bersama Puan Sharifah Adila Surya binti Malai Haji Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Timbalan Yang di-Pertua 1 Semata Brunei, dan Yang Mulia Puan Hajah Anisa binti Haji Muksin, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Tinggi Semata Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah ya. Apapun diucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk pagi ini. Dan kita hari ini berbicara mengenai dengan Hari Kesedaran Autisme Sedunia. Jadi sebagai mukadimah mungkin kita akan mulakan bersama dengan Puan Sharifah Adila. Jadi puannya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita ya mengenai dengan antara sambutan ataupun tema sambutan Hari Kesedaran Autisme Sedunia tahun ini. Terima kasih kerana soalannya. So, tema tahun ini mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Negara Bersatu ialah transformasi ke arah dunia neuro-inklusif. Dengan itu, Semata Brunei juga mengikut tema Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini dengan tema kita sendirilah daripada Persatuan Semata Brunei, iaitu CHIPS. CHIPS ni adalah akronim yang bermaksud menyumbang holistik, saling bergantung, ahli produktif masyarakat. Dalam Englishnya adalah contributing holistic independent productive members of society. Jadinya tema Bangsa-Bangsa Bersatu adalah menjurus ke arah ingin mengubah naratif negatif yang mengiringi autism dan gangguan perkembangan saraf yang lain, menjadi lebih akomodatif dan mendorong kepada naratif positif bahawa setiap individu adalah ahli yang menyumbangkan kepada keluarga, kepada komuniti, kepada pekerjaan dan lain-lain lagi lah. Jadinya di sini tema Semata Brunei memberikan penghargaan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kerana memilih tema pada tahun ini. Jadi setiap tahun pada 2 April diisytiharkan sebagai Hari Kesedaran Autism Sedunia sebagai salah satu NGO yang komited dalam menguruskan dan juga menyediakan program intervensi kepada individu autisme ya. Jadi mungkin Puan boleh mengungsikan kepada penonton apakah antara aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan oleh Persatuan Semata Brunei sempena memperingati Hari Kesedaran Autism Sedunia pada tahun ini. Jadinya aktiviti Semata Brunei pada tahun ini bagi Hari Kesedaran Autism Sedunia jatuh pada bulan Ramadan. Jadi Persatuan Semata Brunei akan melakukan aktiviti yang bertemakan keagamaan. Seperti mengajar pelajar-pelajar kami tentang bulan mulia ini, mengajar mereka kemahiran sosial dan tata tertib untuk memasuki masjid dan amalan yang perlu dibuat semasa bulan Ramadan ini. Dan juga mengajarkan pelajar kita ni tentang bersolat berjemaah, seperti solat zuhur berjemaah dengan semua pelajar di sana dengan kaki tangan juga ikut dengan penjaga mereka juga. Dan pada masa yang sama juga kami telah mengadakan acara yang lebih awal pada bulan Mac yang lalu, iaitu pameran seni amal yang diadakan berkolaborasi dengan Bank Baiduri. Jadi sambil mengumpul dana yang mempamerkan bakat seni kepada pelajar-pelajar kita ni di Semata Brunei. Alhamdulillah ya. Jadi itulah antara aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan oleh Persatuan Semata Brunei bersempena dengan memperingati Hari Kesedaran Autisme Sedunia pada tahun ini. Jadi kita akan beralih kepada tetamu kedua kita, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Anisa binti Haji Muksin. Jadi puannya pada lazimnya individu autisme ini susah untuk dikenali dan diketahui selain upaya mereka ya. Jadi kerana dari segi fizikalnya mereka sama seperti individu yang lainnya. Jadi dalam konteks ini bersempena dengan sambutan Hari Autisme, ada baiknya Puan kongsikan kepada penonton dan khususnya kepada ibu bapa apakah antara tanda-tanda ataupun simptom seseorang itu menghidapi autisme ini? Okay. Baik, terima kasih. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai gejala-gejala atau simptom-simptom gangguan spektrum autisme atau dikenali sebagai ASD, singkatannya, ada baiknya saya terangkan terlebih dahulu secara ringkas sahaja kepada para penonton, ibu bapa
yang belum mengetahui apa autisma itu sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan autisma itu. Jadi perkataan autisma itu sendiri berasal dari perkataan bahasa Greek autos, yang bermaksud sendiri. Jadi dalam hal ini autos merujuk kepada seseorang yang hidup dalam dunianya sendiri. Jadi autisma ataupun ASD itu merupakan gangguan perkembangan neurologi sama ada otak dan saraf yang kompleks pada anak yang menyebabkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, artinya berinteraksi dengan masyarakat agak terganggu. Jadi secara ringkasnya individu yang mempunyai autisma ini sukar berkomunikasi, sukar bersosialisasi dan sukar mengawal perilaku. Jadi berkisar dari 3 faktor inilah kita dapat mensubkategorikan gejala-gejala yang mungkin hadir dan ditunjukkan pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak itu. Jadi saya ambil contoh kesukaran berkomunikasi. Jadi kesukaran berkomunikasi itu individu itu mempunyai kesukaran dan menunjukkan gejala-gejala seperti lambat bertutur ataupun speech delay yang tidak lazim bagi perkembangan anak damit yang normal. Kemudian gejala lain ialah ekolalia ataupun bertutur, bercakap secara berulang-ulang. Ini adalah salah satu daripada gejalanya juga. Sukar dan lambat memberi respon apabila dipanggil. Hilang daya atau kemahiran berbahasa atau bertutur yang pernah diperolehi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, hilang daya bertutur itu pada mulanya dalam awal tahun 1, 2, 3 tahun dia bercakap, tapi dengan tiba-tibanya hilang. Kemudian dia sukar juga menggunakan simbol-simbol komunikasi yang lain seperti tulisan, bentuk-bentuk tulisan, serta sukar melakukan komunikasi secara 2 hala, bersoal jawab. Itu gangguan ataupun contoh kesukaran berkomunikasi. Sementara yang kedua pula ialah kita melihat gejala-gejala yang timbul untuk gangguan interaksi. Jadi interaksi pula kita akan melihat individu yang mempunyai autisma itu kurang kontak mata ataupun tidak ada kontak mata langsung dengan orang yang berlawan bercakap betul. Dan dia tidak suka bergaul dengan orang lain, lebih suka menyendiri, itu yang dimaksudkan dengan autos tadi ya. Ketidakupayaan untuk bermain secara imajinatif dan berkawan-kawan gitu, dan keasyikan dengan objek atau subjek tertentu, minat dan fokus yang luar biasa terhadap sesuatu benda, dan juga tidak memberi respon reaksi jika dipanggil nama. Ini kadang-kadang menyukarkan juga, kita tidak tahu sama ada dia mempunyai masalah pendengaran atau tidak. Jadi ini adalah salah satu daripada gejala awal juga. Dan akhir sekali mungkin saya boleh melihat kepada gejala-gejala yang boleh kita subkategorikan sebagai gangguan perilaku atau behavior, seperti hiperaktif. Dia anak-anak yang mempunyai autisma ini yang mempunyai tahap konsentrasi yang sekejap, yang sedikit, attention span yang sangat sedikit. Tantrum juga salah satu daripada gejala yang melampau tanpa ada alasan yang munasabah, seperti berteriak, menangis, marah dengan tiba-tiba sahaja. Kemudian kebanyakan juga mereka yang mengidap autisma ni sensitif akan bunyi-bunyi, deria rasa, warna dan lain-lain. Contohnya bunyi vacuum, bunyi muzik. Untuk makanan mereka ada yang sensitif dengan rasa pepejal seperti nasi, dan
ada yang tidak suka pada warna-warna yang terang seperti kuning, oranye. Dan mereka juga tidak suka disentuh, dipegang atau dipeluk. Kerana semua ini akan menyakitkan mereka. Mereka merasa sakit. Mereka juga kurang merasa kesakitan. Kesakitan kalau cedera. Oleh itu mereka terkadang kurang sedar akan tahap kecederaan yang mereka alami dan mudah mencederakan diri mereka sendiri. Oleh sebab deria rasa itu terlalu sedikit. Gejala-gejala lain ialah juga suka sesuatu yang rutin dan akan marah jika tidak suka jika rutin mereka diganggu. Seperti susunan perabot misalnya. Menaiki kenderaan lain. Dan pergi ke tempat-tempat baru, laluan jalan raya yang berlainan juga akan menimbulkan kesan-kesan ketidakselesaan kepada mereka yang mempunyai autisma. Dan mereka juga mempunyai perilaku yang mereka biasa buat, seperti mengoyak-ngoyak kertas, mengikat-ikat benang, menyusun barang dalam satu barisan yang panjang walaupun sampai berjam-jam tu. Berpusing-pusing tanpa sebab, berpusing-pusing tapi tidak merasa pening. Mereka suka benda yang berputar seperti roda, kipas angin, dan lain-lain yang berputar. Dan ada juga yang memperlihatkan perilaku seperti mengibas-ngibas tangan, menggerak-gerakkan badan ke depan ke belakang, menghantuk-hantukkan kepala, berjalan mundar-mandir dan menjilat-jilat benda pun ada, dan menghidu bau orang pun ada. Jadi perilaku ini sebenarnya dinamakan steaming, singkatan bagi self-stimulating behavior. Atau perilaku yang sengaja dilakukan bagi merangsang bahagian tubuh seperti penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan, keseimbangan dan pergerakan. Dan ini berlaku biasanya jika mereka terasa teruja, gembira, takut, bimbang, sedih dan sebagainya. Tetapi ia hanyalah satu cara yang memberi kesan ataupun impak ketenangan sebenarnya untuk menenangkan mereka yang menghadapi isu sensori yang berlebihan yang mereka alamilah. Jadi ini sebagai salah satu cara untuk menenangkan mereka. Jadi itu adalah antara gejala-gejala yang boleh saya sebutkan di sini. Sebenarnya banyak lagi yang termasuk sebagai gejala-gejala yang boleh ditunjukkan oleh orang-orang yang menghadapi autisma. Okey, itu ya. Itu di antaranya. Saya sendiri, kalau saya sendiri secara peribadi baru mengetahui dengan anak-anak yang mengidap autism ataupun autisma ini, bila mana salah seorang ibunya memerhatikan anaknya. Sebenarnya ibunya tu pun dah tahu, tapi oleh kerana anaknya tu melukis di dinding, kali bercerita yang mana katanya kan dengan dia dalam dunianya sendiri. Jadi bila dibawa dirawat di hospital, jadi inilah sebenarnya simptom yang sindrom yang dihadapi itu autism. Itulah ya, kita sebagai ibu bapa mainkan peranan penting untuk memberikan kesedaran, kerana bila anak-anak kita ni mengidap jua sindrom, mereka akan mempunyai sensitif yang sangat tinggi. Dan juga sebenarlah kata puan tadi, bermacam-macam ya, mereka yang mempunyai, ada yang suka mendengar bunyi gula-gula di dalam botol. Macam-macam. Dia nak mau dipanggil bertapuk di kamar mandi. Jadi untuk menyorong supaya keluar, dibunyikan tadi luar, bunyi gula-gula dalam botol baru terkeluar. Jadi itu antara yang ada rakan-rakan yang mempunyai anak-anak yang autism. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat perlu mengetahui. Kadang-kadang bila mereka berada di luar, mereka menjadi hyper. Jadi ada yang dah selesa, perlu kita ni pahami sebenarnya. Jadi di sini selaras dengan tema yang dijelaskan tadi, dan juga sebagai salah seorang ibu dan juga ahli persatuan yang ada mempunyai anak yang mengalami autism ini, apakah saranan dan juga harapan puan sendiri dan juga masyarakat sebagai ibu bapa yang mempunyai anak-anak mengalami autism ini? Baik, bagi saya empati bukan simpati, dan penerimaan, pemahaman
dan kesedaran bahawa mereka juga sebahagian daripada masyarakat. Betul. Yang dapat menyumbang kepada bangsa dan tanah air walaupun sedikit. Terus berikan mereka harapan, keyakinan dan bantuan kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita bersama. Dan bukan saja kepada individu yang mempunyai autisma tetapi juga lingkungannya seperti ahli keluarga, ibu bapa dan penjaga anak autisma itu sendiri. Jadi saya ada satu pepatah ataupun mutiara kata yang saya suka sebenarnya dalam hal ini, kalau boleh saya kongsikan, jangan berjalan di hadapanku kerana tidak mungkin aku akan menurutmu, dan jangan berjalan di belakangku kerana tidak mungkin aku akan memimpinmu, tetapi berjalanlah bersamaku menjadi sahabatku. Masya Allah ya. Bergiringlah. Berpimpin tangan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa yang penting, masyarakat negara ini perlu memiliki tahap kesedaran yang tinggi lah ya terhadap mengenai dengan autism ini, memahami apakah yang keperluan yang berkaitan yang perlu dikuasai oleh individu autism ini. Jadi Puan ya, kita akan beralih semula kepada Puan Sharifah. Jadi Puan Sharifah mungkin boleh berkongsi juga ni apakah sebenarnya isu dan juga cabaran yang dihadapi oleh Persatuan Semata. Cabaran Semata Brunei adalah banyak. Akan tetapi yang saya akan tekankan pada hari ini adalah lebih kepada cabaran kewangan Persatuan Semata Brunei dan dari segi logistik dan infrastruktur. Di sini secara lazimnya diketahui oleh orang awam, Semata Brunei memang mempunyai cabaran kewangan dari dahulunya sudah. Dan yang isu kewangan ini memang tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan operasi bulanan Persatuan Semata Brunei. Pemuliharaan bangunan juga adalah salah satu isu besar, dan Semata Brunei mempunyai 3 bangunan yang memerlukan kos penyelenggaraan. Jadinya di sini kami ingin menekankan kepada orang awam dan kepada orang ramai untuk menaikkan kesedaran juga yang walaupun Semata Brunei adalah persatuan yang memberikan perkhidmatan kepada kanak-kanak. Kalau kami di Persatuan Semata Brunei, kami cakap anak-anak syurga kami. Memberikan perkhidmatan, kami juga masa ini mempunyai banyak cabaran. Jadinya di sini saya mengharapkan bahawa orang ramai, terutamanya di bulan mulia ini, akan menyumbangkan seikhlasnya, semana-mana ikhlasnya, seangkat-angkat hati kepada Semata Brunei bagi kita ni untuk terus memberikan perkhidmatan yang kami memberikan masa ini kepada semua individu yang mempunyai autisma di negara Brunei Darussalam, dan mengharapkan mereka akan menjadi ahli komuniti yang berhikmat, yang seperti mana Puan Hajah cakap, sedikit semana pun adalah menyumbangkan balik kepada komuniti. Dan mereka dilihat sebagai ahli-ahli masyarakat yang mulia. Betul. Jadi kalau tidak keberatan, berapa ramai bagi anak-anak yang mengidap autisma dalam Persatuan Semata? Pada masa ini kita ni di Semata Brunei ada mempunyai 136 ahli. Umurnya adalah di antara semudanya 2 tahun dan setuanya 42 tahun. Kami perkhidmatan yang Semata Brunei memberikan adalah dari kanak-kanak kepada orang dewasa sampai ke insya-Allah ke peumuran warga emas. 136 orang ya. 136 orang ya. Dan mungkin akan bertambah dari tahun ke tahun, dan jumlah ini sebenarnya cuma bukan semualah yang dapat mendaftar dengan Persatuan Semata Brunei. Banyak lagi yang belum dapat kami terima oleh sebab kekurangan-kekurangan yang kami hadapi waktu ini, dari segi classroom ataupun kelas-kelas yang disediakan. Kami kurang bahan-bahan mengajar dan kaki tangan juga. Masalah cabaran Semata Brunei ini bukan saja kewangan lah juga, tapi tenaga pengajar juga.
perlu di sini kalau orang anak-anak autisma ni, kami kan dua orang ibu di sini, memang tahu amat mencabarkan menjaga anak-anak syurga ni. Apalagi kalau bukan anak sendiri. Betul. Jadinya kami memang juga berterima kasih dan berberat hati kerana kaki tangan di Semata Brunei itu besar hatinya untuk menerima anak kita ni seperti anak sendiri. Anak sendiri. Jadi alhamdulillah ya. Secara ringkasnya harapan Puan sendiri. Harapan saya pada tahun ini adalah bagi saya ada 5 orang anak. 3 orang anak saya adalah autism. Ya. Dan saya mengharapkan bukan sahaja dari segi komuniti tapi dari segi pendirian, bahawa anak saya akan maju jadi sukses di masa depan, boleh menjadi seseorang yang mampu menjaga diri dan mampu juga menjaga orang-orang tuanya dan adik-beradiknya sama-sama. Kalau Puan Anissa sendiri? Memanglah sebagai seorang ibu kepada seorang anak autisma, walaupun dia sudah berumur 21 tahun sekarang ni, tapi masih ada rasa kebimbangan tentang masa depan mereka. Jadi oleh itu saya lebih menyuruhlah kepada seluruh masyarakat untuk satu hari nanti mereka akan dapat bersama-sama memperkasakan penyediaan infrastruktur seperti fasiliti pembelajaran dan lain-lain lagi demi masa depan, menjamin masa depan mereka. InsyaAllah ya. Dan juga ni ya, masyarakat juga perlu menyedari bahawa autisma ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita ni, dan kita ni perlu menerimanya sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pun alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Puan Sharifah Adila Suria, itu binti Mala Haji Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Timbalan Yang Dipertua 1, dan juga kepada Yang Mulia Puan Haji Anissa binti Haji Moksin, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Tinggi ya. Sangat menyentuh hati sebetulnya tajuk kita pada pagi ini, iaitu mengenai dengan Hari Kesedaran Autisma Sedunia ya, dan mudah-mudahan kepada ibu bapa akan terus bersabar melayan kerana anak-anak, kerana mereka ini adalah anak-anak syurga ya. Ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Puan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.